Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT. Video pada kali ini adalah untuk kita membincangkan tentang penyelesaian masalah yang melibatkan gabungan transformasi. Pada PDPR yang lepas, kita telah mempelajari tentang bagaimana kita hendak menggabungkan transformasi isometri dan juga transformasi pembesaran. Okay? Iaitu transformasi isometri ini adalah terdiri daripada yang pertama sekali adalah translasi, iaitu pergerakan titik ataupun pergerakan sesuatu objek, sama ada ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah, iaitu translasi XY. Yang kedua ialah pantulan. Okay. Secara umumnya sama ada pantulan Y sama dengan A ataupun X sama dengan A ataupun Y sama dengan X. Okay, mana-mana pantulan. Dan yang ketiga adalah putaran. Okay, jadi putaran ini akan melibatkan pusat putaran, okay, dan juga arah putaran. Jadi arah putaran ini ada dua, iaitu sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Jadi pada hari ini kita cuba untuk menjawab soalan-soalan yang melibatkan gabungan transformasi, isometri dan juga transformasi pembesaran. Cuba kita lihat soalan pertama. Rajah menunjukkan peta bagi sebuah ataupun bagi suatu kawasan hutan lipoh. Kawasan berwarna tu maknanya yang berlorek, merupakan habitat sekawan hidupan liar. Kawasan sisi 4ABCD yang ini, okay, dan QRSTV yang ini, okay, QRSV merupakan pondok pemerhatian aktiviti hidupan liar. Okay, soalannya diberi ABC ialah image. Ini adalah image kepada PRTU. Jadi PRTU ni adalah objek. Yang mana gambar rajah PRTU ni? PRTU ni adalah yang berlorek, iaitu PRTU. Kalau kita dapati bahawa ini adalah objek. Okay. Jadi objek adalah lebih besar daripada image. Okay. Jadi apa yang berlaku di sini ialah terdapat 3 gambar rajah, iaitu gambar rajah U, P, R, TU. Okay. Kemudian ada satu lagi gambar rajah di dalam PRTU tu, iaitu QRSV. QRSV. Bermaksud bahawa PRTU ni tadi dia akan transform kepada QRSV. Iaitu kita lihat gambar rajah besar, okay, dengan bentuk yang sama tetapi saiz yang tak sama, okay, dia menjadi kecil. Iaitu ini sudah tentulah pembesaran ini dinamakan sebagai pembesaran. Okay. Bila pembesaran mesti ada pusat. Jadi di mana pusatnya dan mesti ada faktor skala. Jadi faktor skala adalah sisi image. Kita anggap ini adalah sisi image. VQ dua kotak
dibahagikan dengan PU. Kita ambil sisi image yang sepadan, iaitu VU sepadan dengan UP. Jadi VU ni adalah image yang saya tanda merah ni. Okey. Image, sisi image, dan UP adalah sisi objek. Jadi kita ambil 2 per, okey, kita kira berapa kotak ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 6 ataupun sama dengan 1 per 3. Jadi untuk pusat tadi, kita ambil U dengan titik V. Okey. Jadi saya gariskan U dengan V. Okey, kita ambil U dengan V ni, kita garis. Okey. Kemudian kita ambil sisi P dengan Q, kita garis. Okey, yang ini saya besarkan supaya anda nampak. Okey, P dengan Q kita garis. Okey, saya besarkan. Okey, dan saya buat garis putus-putus lah. Okey, yang ini pun sama, saya buat garis putus-putus. Okey, kemudian T sepadan dengan titik S kita garis. Okey. Jadi kita dapati bahawa dia bertemu ketiga-tiga garis ini, dia bertemu di mana? Iaitu dia bertemu pada titik R. Jadi titik R di sini, okay, dia bertemu di sini, titik R. Jadi koordinat untuk titik R adalah X0, Y1. Okay, 0, 1. Maka kita katakan pusat pembesarannya adalah 0, 1. Jadi untuk menjawab soalan yang pertama, okay, perihalkan selengkapnya transformasi V, transformasi pertama, okay, iaitu transformasi daripada PRSTU, okay, sebagai objek kepada QRSV sebagai image, okay, adalah pembesaran. Jadi kita tulis pembesaran tu satu markah walaupun daripada besar kepada kecil. Okay. Ejaannya mesti betul. Pembesaran. Okay. Pada pusat, satu markah ni, okay, pusat tu kita dah buat. Okay. Iaitu kita sambungkan dua titik sepadan. Setiap dua titik sepadan. Okay, jadi bila kita sambung, kita akan dapat ketiga-tiga garis itu bertemu pada R dengan koordinat 0, 1. Okay. Kemudian dengan faktor skala. Berapa faktor skalanya? Iaitu faktor skala kita dah kira tadi, iaitu 1 per 3. Jadi jumlah markah adalah 3. Okey, itu adalah penjemahan pertama. Penjemahan pertama berlaku daripada gambar rajah yang besar ni tadi, iaitu PRTU kepada gambar rajah yang kecil, RSVQ ataupun QRSV ataupun saya warnakan merah ni tadi. Kemudian selepas itu, gambar rajah yang kecil ni tadi dia akan transform sekali lagi kepada image yang terakhir, iaitu ABCD, iaitu saya lorikkan yang ini. Okey. Jadi kita dapati di sini terdapat berbentuk pusingan. Okey. Jadi bila berbentuk pusingan, ini adalah putaran. Okey. Jadi bila sebut putaran, okey. Kemudian putaran ni satu markah. Kita lihat putarannya dia akan lawan arah jam, iaitu VQ ni akan jadi DA. Okey. Jadi bila lawan arah jam, okey.
Jadi kita sudutnya adalah 90. Jadi 90 darjah lawan arah jam. Okey, dan kemudian kita nak cari pusat. Okey. Jadi seperti yang kita dah belajar, nak cari pusat, kita ambil dua titik yang sepadan. Contohnya kat sini, saya ambil titik Q dengan titik A. Jadi saya buat L. Okey, jadi L yang saya buat ni ada dua. Sama ada saya buat L seperti ini. Okey. Ataupun L dia naik ke atas. Jadi L yang saya nak buat yang jauh daripada anak panah yang saya buat. Iaitu saya ambil L yang atas ni. Okey. Saya tak ambil L yang saya tanda putus-putus ni. Sebab dia berhampiran dengan anak panah. Okey, kemudian kita kira kotak dia. 1 daripada Q ni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 ni saya bahagi 2. Okey, dia akan dapat 4. Jadi 4 itu saya kira daripada A. Okey, 1, 2, 3, 4 saya tanda. Okey. Kemudian saya kira daripada Q pun 4, 1, 2. Okey. Tetapi pelajar, 2 ni sepatutnya 4. Okey, tegaknya sepatutnya 4. Jadi dia kurang. Kurang berapa? Kurang 2 sebab tegaknya 2, sepatutnya 4. Jadi kita ambil daripada tempat yang saya tanda ni, kita tanda. Kita sambung tadi, 4. Jadi inilah pusatnya, iaitu koordinatnya adalah 3, 6. Jadi kita dapat pada pusat 3, 6. Okey. Baik. Kemudian kita nak kira luas pondok pemerhati ABCD. Ini adalah luas image kan? ABCD tu. Image. Okey. Diberi luas image dia ialah 4.5. Cari luas kawasan berwarna. Kawasan berwarna adalah sebahagian daripada objek. Okey. Jadi yang ini sebahagian daripada objek. Iaitu kawasan berwarna merujuk kepada kawasan ini. Okey, yang berlorek ini tadi. Iaitu kawasan yang berlorek ini adalah kawasan P, R, T, U ditolakkan dengan kawasan Q, R, S, V. Jadi kat sini saya tanda P, R, T, U. P, R, T, U. Okey, saya tolakkan dengan kawasan RS ataupun QRVS. QRVS. Tetapi kawasan VRQS ini adalah sama dengan kawasan A, B, C, D. Okey. Jadi kat sini adalah berapa dia beri? 4.5. Jadi maka yang ini pun sama, 4.5. Okey. Jadi formula yang kita pakai ialah Li sama dengan LO didarabkan dengan faktor skala K kuasa 2. Jadi luas image kita nak kira. Okey, ABCD. Luas pondok pemerhati ABCD iaitu luas image dia yang ini. 4.5. Jadi saya tulis 4.5 sama dengan luas objek tadi adalah luas kawasan yang besar ni iaitu PRTU. Okey. Saya letak X lah. PRTU tadi. Saya darabkan dengan faktor skalanya adalah 1/3 kuasa 2. Jadi saya akan dapat 4.5 sama dengan X didarabkan dengan 1/3 kuasa 2 adalah 1/9
Jadi bila saya darab, saya akan dapat 4.5 sama dengan X darab 1 adalah X dibahagikan dengan 9. Jadi untuk dapatkan X ni tadi, kita darabkan 4.5 dengan 9. Jadi saya akan dapat X sama dengan, okay, kita gunakan mesin kira, 4.5 didarab 9. Jadi 40.5. Apa maksud X ni tadi? Iaitu X ni tadi ialah kawasan PRTU. Kawasan yang ini, yang besar ni tadi. Maka untuk mendapatkan luas kawasan berlorek ataupun luas kawasan berwarna, okay, adalah sama dengan kawasan yang berlorek, kawasan yang besar tadi 40.5 dia kena tolakkan dengan kawasan merah ni kan. Jadi kawasan merah ni adalah sama dengan kawasan hijau iaitu 4.5. Okey. Maka saya akan dapat ialah 40.5 ditolakkan dengan 4.5. Maka saya dapat 36. Okey. Jadi kawasan yang berlorek ini semua sekali adalah 36. Kawasan tak berlorek ni adalah 4.5. Okey, sebab dia sama dengan kawasan A, B, C, D. Okey, kita lihat lagi contoh. Okey, saya nak pergi kepada soalan-soalan SPM. Okey, kita lihat soalan SPM iaitu kertas 2 tahun 2016. Okey. Rajah 1 menunjukkan segitiga CAB. CAB yang ini. Okey, saya lorikkan warna biru. Dan GCB. Okey, GCB ni saya lorikkan warna merah. Yang ini. Okey. Okey, apa soalannya? Penjelmaan R satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat O. Penjelmaan T translasi 2, 4. Maksudnya 2 ini adalah ke kanan dan 4 ini adalah ke atas. Okey, sebab positif-positif. Okey. Ini positif untuk pasti X, ini positif untuk pasti Y. Maka yang ini adalah pergerakan ke kanan, 4 pergerakan ke atas. Okay, nyatakan koordinat imej titik A. Jadi kita kenal pasti dulu titik A kat mana. Okay, jadi daripada gambar rajah titik A kat sini. Okay. Baik, T kuasa 2. T kuasa 2 bermaksud T. Maknanya ada dua pergerakan ataupun dua transformasi. Okey, iaitu translasi pertama, yang kedua pun translasi. Jadi daripada A kita akan buat translasi yang pertama, kemudian translasi yang kedua. Okey, cuba kita lihat translasi yang pertama iaitu daripada titik A ni iaitu titik negatif 5, 3. Okey, saya tulis negatif 5, 3 koordinat dia. Okey, dia pergi kepada translasi pertama. Translasi pertama adalah pergerakan 2, 4. Jadi, saya gerakkan titik ni 1, 2, kemudian ke atas 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, dia akan dapat kat sini. Jadi, saya ambil koordinatnya iaitu X-nya 3, Y-nya 7. Jadi, saya tulis kat sini adalah 3, 7. Kemudian dia pergi sekali lagi translasi iaitu translasi kedua. Okey. Iaitu translasi 2, 4. Jadi saya gerakkan 2 ke kanan. 1, 2. Kemudian 4 kali ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi di sinilah A. Image yang terakhir di bawah gabungan transformasi T kuasa 2 iaitu koordinatnya ialah X1 di sini dan Y-nya adalah 11. Jadi kita dapat 1, 11.
Okey, kemudian kita buat TR. Apa itu TR? Okey, yang ni saya padam dulu. Okey. Kalau TR bermaksud kita buat R dulu. Okey, kita buat yang belakang tu dulu. Yang kanan dulu. Okey, jadi dia bermula daripada titik A. Okey, kita ambil A. Titik A ni tadi adalah koordinatnya negatif 53. Kemudian kita akan transformkan di bawah transformasi R dulu. Okey, kita ambil R. Kemudian daripada R ni baru kita buat T. Okey. Jadi apa itu R? R ialah satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat O. Jadi kita ambil pusat O ni tadi di sini. Okey, kita bagi dua. 1, 2. Okey, ini anda telah belajar, saya telah tunjukkan. Jadi oleh kerana dia satu putaran ikut arah jam, jadi titik A ni tadi akan pergi ke sebelah kanan. Kanan garis. Okey, kanan garis yang inilah. Okey. Okey. Jadi saya kira daripada O, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Jadi 5, 3 kita terbalikkan. 3, 5. Daripada O ni tadi, pusat O sini. Okey. 1, 2, 3. Kemudian naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi koordinatnya adalah 3, 5. Jadi saya akan dapat 3, 5. Kemudian baru kita buat transaksi iaitu pergerakan titik 2, 4. Jadi 2 ke kanan, 4 ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey. Sorry, 2 ke kanan. 1, 2. Okey, yang ni saya padam. Okey. Kemudian 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi titik terakhirnya di sini iaitu kita baca koordinat X-nya 4, koordinat Y-nya 9. Jadi 5, 9. Koordinat X-nya 5, koordinat Y-nya 9. Jadi 5, 9. Okey. Jadi markahnya 2, 2. Okey, kemudian kita lihat. Okey, yang ni saya padam. Dah selesai. Okey. Segitiga FDE ialah imej bagi segitiga CAB. FDE yang mana? FDE yang besar. Maka yang besar ni adalah dikatakan sebagai imej. Jadi yang ini imej. Okey, segitiga FDE. Okey. Imej. Okey, maka yang ini objek. Okey, kita dapati ada 3 gambar rajah. Okey. Gambar rajah ABC yang ini adalah objek. Okey, objek asal. Kemudian apabila berlakunya gabungan transformasi, okey, gabungan transformasi apa? MN. Okey. Maka dia akan jadi yang warna merah ni. Okey, yang saya buat warna merah ni . Okey. Tetapi ada satu lagi yang kat sini. Okey. Ini bermaksud sebelum dia besar ni, objek ini dia terbalik dulu. Okey. Iaitu biru ni terbalik kepada merah ni tadi, yang saya lorik merah ni tadi. Jadi kat sini kita boleh katakan bahawa okey, MN bermaksud daripada objek dia pergi kepada
transformasi N, kemudian transformasi M. Jadi objek ni adalah A, B, C. Okey, untuk transformasi N, dia merujuk kepada rajah BCG. BCG dan kemudian untuk M barulah EFD. Okey. Cuba kita lihat apakah transformasi N. Transformasi N ini adalah menyebabkan gambar rajah dia terbalik kan. Jadi ia merupakan pantulan. Okey. Jadi N sama dengan pantulan. Jadi pantulan ni mesti ada di mana dipantulkan. Pada garis apa? Jadi pada garis, okey, kita hanya ambil saja garis F, C, B, E. Okey. F, C, B, E. Kemudian baru dia dibesarkan. Okey. Jadi dia pantul, kemudian dibesar. Dia besar di bawah penjelmaan ataupun transformasi M. Jadi transformasi M ni kita tulis pembesaran. Satu markah. Jadi pembesaran ni mesti ada pusat pembesaran. Jadi pusat. Okey, jadi nak cari pusat kita ambil lah titik ni. G dengan D kita garis. F dengan C kita garis panjang. Kemudian E ni sepadan dengan B kan. Jadi kita garis. Jadi kita akan dapat di sini pusatnya. Iaitu dalam koordinat 4, 2. Jadi saya tulis pusat 4, 2. Okey. Okey, kemudian barulah kita tulis faktor skala. Jadi faktor skala ni kita kira, okey. Untuk mudah, okey, kita kira sisi image FD bahagikan dengan sisi objek iaitu CG. Jadi kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kita bahagikan dengan 1, 2, 2. Jadi dapat 3. Maka kita tulis faktor skala 3. Okey. Selesai. Jadi kita jawablah. Pindahkan jawapannya kat sini. Jadi N apa tadi? Pantulan pada garis FCBE. Okey, untuk M adalah pembesaran pusat 42 faktor skala 3. Okey. Okey, kemudian kita nak cari luas rantau yang belurik macam tadilah ni. Okey. Okey, diberi bahawa segitiga CAB ialah satu kawasan dengan luas 15. Okey, ni saya padam dulu. Okey, supaya senang kita rujuk. Okey, CAB yang ini. Okey, kawasan yang ini. Okey, maknanya objek. Jadi objek, okey, 15. Bermaksud kawasan ini pun sama, 15. Okey. Maka saya nak cari kawasan belurik. Saya letak X berapa. Okey, jadi kita ambil formula luas image sama dengan luas objek didarabkan dengan K kuasa 2. Jadi untuk luas image ni tadi adalah luas FED. Iaitu 15 ditambah dengan X. Jadi 15 tambah X sama dengan luas objek kita 15 didarabkan dengan K tadi adalah faktor skala kita adalah berapa tadi? Iaitu okey, berapa tadi faktor skalanya? 2 faktor skalanya. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini 2. Jadi 6 bagi 2, 3. Jadi 3 kuasa 2. Okey. Jadi 15 tambah X sama dengan, okay, kita kira 15 darab 3 kuasa 2. 135. Maka kalau saya nak dapatkan X, saya ambil 15 ni, saya pindahkan.
okey, ke belakang sini. Jadi 135 saya tolakkan dengan 15. Maka X sama dengan, okey, tolak 15, maka saya dapat 120. Jadi rantau yang berlorek tadi ataupun saya wakilkan dengan X ni tadi adalah sama dengan 120. Jadi markah di sini Fajar 1, okey, di sini 1. Okey. Okey. Jadi tugasan anda, okey, ialah menjawab soalan SPM 2017, okey, dan juga soalan SPM 2017 AB okey. Dan satu lagi ialah SPM 2018. Okey. Jadi sekian saja video untuk kali ini. Moga video yang saya beri penerangan kepada anda ni, okey, dapat membantu anda untuk menjawab soalan-soalan SPM 2017 dan 2018. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.